Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus memberikan tumpuan untuk program Ruang Bicara edisi malam ini. Selama sejam kita bawakan kepada anda satu topik yang sangat menarik sebab beberapa hari sebelum ini kita dengar pelbagai cerita dari segi perkembangan politik tanah air kita. Dan hari ini topik ini adalah suhu politik stabil. Jadi untuk membincangkan topik ini kita bawakan di studio dua orang tetamu di hujung sana berbaju warna merah. Nampak garang malam ni. Okey, kita ada Encik Nur Hizwan Ahmad yang merupakan ahli jawatan kuasa Biro Penerangan Bersatu Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Zainah, terima kasih. Di tengah-tengah, siapa tak kenal? Cukup lantang bersuara. Okey, Profesor Maria Dr. Salawati Mat Basir, pensyarah Undang-Undang Antarabangsa dan Pengajian Strategik Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih. Topik kita malam ini memang cukup hangat. Dan dalam masa yang sama juga kita buka ruangan kepada penonton kita untuk melontarkan soalan, pandangan dan sebagainya. Tapi bila secara harmonis saja, anda boleh telefon kami nanti 0326979767 atau 0326979768. Okey, izinkan saya mulakan dengan Encik Hizwan terlebih dahulu. Okey, tidur satu bantal. Tapi mimpi lain-lain. Sebab kata Tun M lah, politik bukan cara tangani masalah rakyat. Sehingga kini, bagaimana Encik Hizwan melihat kerencaman barisan parti politik di bawah PN ini mampu untuk mentadbir negara dengan satu aspirasi pembangunan negara? Okey, Zainah, ya. Perkara ini menarik sebenarnya kerana kalau kita lihat sejarah penubuhan Perikatan Nasional ini, dia ini meletakkan parti dan individu-individu yang saya kira sudah berseteru sekian lama, hampir 20-30 tahun, tapi hari ini dia duduk di dalam ataupun di bawah satu pakatan ataupun perikatan yang sama. Jadi sebenarnya benda ini, kerencaman ini sebenarnya dia mendatangkan kebaikan kerana setiap pihak, setiap parti politik, setiap individu itu dia mempunyai pengikut-pengikutnya yang sendiri. Tetapi jika mereka, ini secara asasnya, jika mereka boleh membawa persefahaman dan fokus yang sama itu, apakah matlamat dan hala tuju mereka mentadbir negara pada hari ini, mereka turunkan ke bawah, difahamkan kepada penyokong dan penyokong mereka yang berseteru 20-30 tahun yang lalu itu. Kalau fokus itu betul, saya rasa benda ini akan menjadi sebenarnya sesuatu yang baik. This is something unique. Ini kali pertama berlaku di Malaysia. Mungkin kali kedua lah kalau kita lihat awal dulu perseteruan di antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun telah dibuktikan mereka bersama akhirnya untuk mencapai satu matlamat. Tapi hari ini benda itu berulang. Cuma hari ini dua komponen itu komponen yang agak berbeza sikitlah di antara mungkin kita sebutkan sebagai Barisan Nasional dan juga Bersatu di dalam itu. Jadi perbezaan sudah tentu cabarannya kerana ada perbezaan dari segi cara menguruskan dulu mentaliti, kumpulan fokus mereka dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya agak sukar untuk kita kata diuruskan, benda yang unprecedented. Tapi insya-Allah jika mereka berkongsi fokus yang sama, matlamat yang sama, perkara ini sebenarnya tidak mustahil, malah merupakan satu kelebihan untuk rakyat dan negara ini. Okey, bagi Dr. Salawati sendiri, apabila melihat dari segi lanskap politik negara kita beberapa hari ini kan kejap panas, kejap sejuk kan, tapi topik kita hari ini suhu politik stabil. Apa yang doktor bayangkan waktu itu apabila kita dengar dari segi pengumuman pelantikan TPM dan pada sebelah malamnya pula dikeluarkan kenyataan dan sebagainya di pihak UMNO sendiri? Pada waktu itu apa yang terus tertangkap di fikiran doktor? Saya sebenarnya tak terkejut. Pada saya, kalau orang telah lihat ikut perkembangan politik Malaysia ni sangat istimewa dan unik. Politik yang tak boleh nak predik. Ya, kita tak tahu. Tapi kalau yang ikut tahu, memang macam saya kata, diam seorang pemimpin bukan bermakna dia lemah. Ya, dan bising seorang pemimpin bukan berarti dia kuat. Jadi dalam keadaan itu saya dah menjangkakan mesti akan ada perubahan pelantikan-pelantikan. Cuma saya tak begitu pasti siapa yang akan dilantik. Tapi memang saya terfikir Datuk Seri Shah Mudin akan berada dalam itu. Tapi bila dan saya tak salah lah, walaupun saya tak menyangka Datuk Ismail Sabri naik, tapi bagi saya itu telah akan ada. Sebab kita tahu memang orang yang mengikut perkembangan dalam politik negara atau politik orang Melayu memang tahu akan ada pengumuman yang akan dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi orang kata nak potong tangkul nak kena checkmate. Jadi macam itulah lebih kurangnya. Dan apa yang pasti juga sehingga kini keputusan yang telah pun dibuat belum lagi memberi petanda itu merupakan kejatuhan kerajaan. Kerana apa yang penting ketika ini adalah kita melihat dari segi sokongan ahli parlimen UMNO terhadap Perdana Menteri itu sendiri. Jadi di sini kami mintalah Encik Hizwan untuk kongsikan pendapat tentang hal ini. Pada saya jatuh bangunnya seseorang Perdana Menteri itu, saya merujuk kepada kenyataan peguam negara. Ini saya rasa sumber rujukan yang paling absah pada waktu inilah dalam perlembagaan itu. Saya kira Dr. Lebih Arif
tidak dimaktubkan bahawa jatuh bangun naik turun seorang Perdana Menteri itu berdasarkan sokongan ketua parti politik. Okey? Tapi ia lebih kepada sokongan ahli-ahli parlimen. Jadi pada hari ini kita nampak semalam itu bukan percubaan UMNO secara penuh. Ini adalah percubaan Presiden UMNO. Yang saya kira pada hari ini, saya minta maaf lah, saya terpaksa cakap, itu merupakan percubaan seorang desperado politik yang cuba untuk menyelamatkan karier politiknya dan mungkin untuk menyelamatkan jiwanya daripada mungkin terperosok dalam penjara. Kerana semua orang tahu ini bukan satu rahsia lagi. Ya. Presiden UMNO hari ini berhadapan dengan tuduhan-tuduhan di mahkamah. Pada waktu ini juga, keyakinan terhadap beliau sebagai sosok yang memimpin sebuah parti yang telah lama memerintah negara ini sedang dicabar dan telah pun tercabar. Jadi percubaan itu alhamdulillah percubaan untuk menggasak negara sekali lagi ke dalam satu kancah politik dalam keadaan negara kita hari ini berdepan dengan musuh yang tidak kita nampak, iaitu pandemik, telah saya rasa gagal lah. Ya. Akhirnya kenyataan yang dibuat semalam itu jelas tidak menggambarkan pendirian UMNO. Sebab kita kalau boleh, pada saya kita kena distancekan antara Presiden UMNO dan 2-3 kerat kuncu-kuncunya dengan kenyataan UMNO as a whole. Ya. Dalam UMNO ni banyak juga pemimpin-pemimpin yang masih rasional. Banyak lagi pemimpin-pemimpin yang hari ini, sampai hari ini, kalau semalam itu dikatakan keputusan UMNO, kenapa sampai hari ini masih ramai lagi Menteri UMNO tidak ada seorang pun yang letak jawatan. Ya, kita dengar sendiri ada percakapan pendapat di antara mereka sendiri. Betul. Dan malahan pemimpin kanan UMNO dilantik menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan ini menunjukkan bahawa kenyataan semalam tidak mewakili UMNO secara keseluruhan, tetapi mewakili satu suara kecil di dalam UMNO yang saya rasa tidak berjayalah mencapai apa yang diinginkan. Alhamdulillah lah. Ya. Adakah ini sebagai telenovela saja pada pandangan Dr. Selawati? Kan saya dah kata tadi, politik Melayu Malaysia memang perlu dihadamkan. Kalau kita panggil profesor tersohor dunia untuk lihat pun dia pening nak hadam. Sebab dia bukan je telenovela, dia ada banyak acara-acara dan sebagainya. Macam saya kata, kita tak tahu sehingga kita diberitahu. Dan untuk rakyat yang sekarang ni nak makan, dia tak berminat. Pada dia tak payahlah kacau lagi, kita nak fokus kepada apa yang kita nak buat sekarang. Jadi itu yang saya katakan, politik Melayu kita di Malaysia ni masih lagi bergelut dengan pelbagai-bagai isu yang tak berkesudahan. Betul. Masyarakat sendiri pun dah muak sebenarnya dengan kemelut politik yang tak berkesudahan sekian lamanya. Kalau kita melihat pula kepada pelantikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri berkuat kuasa serta-merta, bagaimana Encik Hizwan melihat situasi ini memberi impak kepada kelangsungan perkembangan politik negara? Ini menarik, Zainal. Ini menarik sebab ada orang kata ini master stroke, Doktor. It's a master stroke by the Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan sebenarnya betul, saya berkongsi pendapat yang sama dengan doktor tadi. Ini orang nak try nak potong tangkona tapi tapi dia terciduk, orang kata. Orang kata terciduk sekarang. Tapi apapun, kalau secara seriusnya, ini sebenarnya satu tindakan yang berjaya meredakan ketegangan dan kehangatan. Dan inilah sebenarnya yang diperlukan. Saya juga ingin berkongsi pandangan di bawah bahawa rakyat pada hari ini, mereka sudah sebenarnya tidak mahu dengar lagi cerita politik. Tempoh selepas pilihan hari ke-14 sampai hari ini terlalu banyak drama politik dalam negara kita ni. Dan ini waktu yang paling tidak sesuai untuk pemimpin politik bercakap tentang politik. Mungkin ada unik sikit sebab saya merupakan orang politik. Fokus pemimpin politik pada hari ini adalah untuk turun ke bawah, dengar suara rakyat, selesaikan masalah itu dahulu. Habis selesai COVID ni nak perang semula dalam politik, silakanlah. Jadi kesannya hari ini, saya kira kesan daripada lantikan Timbalan Perdana Menteri yang baru itu, alhamdulillah, setakat kita bercakap pada malam ini, kerajaannya masih Perikatan Nasional, Perdana Menterinya masih Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan business as usual, macam biasa. Okey, baik. Dan kita nak berbalik kepada Dr. Selawati. Berdasarkan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, penentuan sama ada seorang itu mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat hendaklah ditentukan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sendiri dan bukan melalui kenyataan oleh sesuatu parti politik ataupun mana-mana pemimpin parti politik. Mohon berikan pencerahan tentang perkara 43/2/A ni. Ya, jelas ya, Jana. Sebab begini, kita negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, ya. Jadi apa jua yang saya lebih suka mengatakan apa jua benda yang nak dibuat dalam perubahan mesti dilakukan melalui DUN ataupun Dewan Rakyat di parlimen. Dia tak boleh berlaku di luar daripada itu. Sebab di luar ni, macam kita kata tadi, itu permainan politik. Ya.
Cuma satu, permainan politik itu boleh juga dianggap sebagai satu persuasif. Maknanya cuba mempengaruhi keadaan. Sebab rakyat Malaysia sekarang ni kita banyak bergantung kepada social media dan juga khabar-khabar angin. Ya. Sebab khabar angin ni rakyat Malaysia suka pada khabar angin. Jadi dan biasanya mereka kata betul lah khabar angin tu akan betul, dia kata. Jadi memang betul pun terjadi kan. Jadi itu sebabnya mereka dah agak dah ini akan terjadi. Apa lagi? Mereka kata apa lagi? Cukuplah tu berpolitiknya. Kan ni semua nak sumbat tembuluk sendiri je. Saya mewakili suara rakyat Marhain. Ya. Saya pensyarah, saya tak ada kepentingan apa-apa. Jadi bila kita dengar begitu, maknanya rakyat dah jelak lah. Dah tak larat kan. Dah lah tu stop. Nanti kalau biar kami makan dengan kenyang, anak boleh pergi sekolah, tak ada lagi PDPR, tak ada lagi orang yang tak makan, naik bendera putih dan sebagainya. Lepas tu nak bergaduh-gaduh lah. Kami pun tak nak ambil tahu. Ya. Cuma pada saya, bila benda ini berlaku, mesti dilakukan mengikut saluran perlembagaan yang sah di Parlimen ataupun di DUN. Dia tidak boleh hanya kata, saya tak nak sokong dia, tak nak sokong. Itu hanyalah sekadar satu pernyataan politik yang bersifat persuasif, yang boleh appeal kepada orang lain kalau mereka nak dengar. Kalau mereka tak nak dengar, tak ada. Dia tak ada sebarang paksaan dan tidak akan menyebabkan kerajaan terbubar atau menjadi tidak sah dengan kenyataan orang-orang politik di luar daripada Dewan Rakyat dan Parlimen. Okey, alang-alang Doktor menyentuh berkaitan dengan media sosial. Saya juga sentuh berkaitan dengan lanskap politik media sosial masa kini. Kita lihat figura-figura ternama politik berlumba-lumba juga di media sosial, tak kurangnya membuat pelbagai pendedahan, leading statement, provokasi, apalagi cubaan-cubaan mendoktrin pemikiran rakyat dengan ideologi mereka tersendiri. Dan ia menjadi pulling factor yang cukup kuat disebabkan pengaruh figura-figura ini dan juga minat rakyat kepada sememangnya isu-isu politik yang semakin hangat dan ianya semakin bercambah dari hari ke hari. Tapi adakah sememangnya isu politik sedang mendominasi minat rakyat ataupun ahli-ahli politik sebenarnya yang sedang memanipulasi rakyat di media sosial tanpa disedari? Ya, saya setuju. Dia pulling factor ni adalah satu kenyataan-kenyataan yang popular, kenyataan-kenyataan yang sensasi. Ini bukan cerita politik saja. Kalau artis punya cerita sensasi pun lebih mendatangkan minat orang untuk dengar. Ya, kalau kita cakap ahli parlimen sekian-sekian turun padang beri bantuan kepada rakyat, ini takkan jadi sensasi. Tapi bila disebutkan semalam oleh pemimpin UMNO lama juga, Datuk Seri Nazri Aziz, dia berkata bahawa Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak sebenarnya dia ada dendam peribadi kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Itu sensasi. Ini bukan kenyataan saya, ini kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz. Jadi berita-berita sensasi sebegini memang akan dapat traction lah di media sosial dan akan dapat disambut oleh rakyat. Dan keadaan kita pula sekarang ni tengah PKP dan PKPD. Jadi apa yang kita boleh buat selain daripada keluar masuk dapur buka peti ais sampai nak roboh pintu peti ais tu, ialah kita bergosip politik. Ini adalah nilai manusia lah. Jadi sebenarnya saya sekali lagi suka nak tekankan bahawa sekarang rakyat ini sebenarnya dia dah mual tau. Dia dah mual dan muak dengan politik. Betul. Kalau kita tengok sekarang ni mungkin doktor kita tengok kerajaan gagal, ada hashtag kerajaan gagal. Hashtag itu dapat traction yang sangat tinggi, tetapi kita jangan salah tafsir bahawa kerajaan gagal itu bermaksud sokong pembangkang. No. Different. Saya ada kalangan kawan-kawan politik, saya ada kalangan kawan-kawan pelajar, saya ada kalangan kawan-kawan yang biasa yang bangun pagi pukul 8 terpaksa start motor hantar GrabFood ke sana kemari. Saya dengar mereka cakap dan kata it's not like kami gunakan hashtag kerajaan gagal ini bukan sebab kami sokong pembangkang, tetapi kami dah muak dengan permainan politik. Bagi kami masa, kenyangkan perut kami, bagi kami supaya kami bangun pagi esok hari ni tak risau tentang makanan nak masuk atas meja ni apa dia. Anak nak pergi sekolah, PDPR, laptop, bergaduh, berkongsi adik-beradik dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara yang sangat penting lah. Tapi pada saya hari ini media sosial ni lebih menjadi medan ataupun platform kepada rakyat untuk melampiaskan rasa marah mereka. Ini bukan statement politik persi. Bukan. Sekali lagi saya tegaskan, hashtag yang digunakan itu tak bermaksud mereka menyokong kerajaan gagal, tidak bermaksud mereka menyokong pembangkang, tidak. Muak politik itu saya rasa adalah satu definisi yang tepat. Muak dan mual, nak muntah terlalu banyak. Ya, muak. Okey, itu yang antara yang boleh kita gambarkan apa yang bermain-main dan juga yang ada di benak fikiran masyarakat kita hari ini. Pada pendapat doktor, apakah antara pendekatan ataupun strategi sebagai seorang menteri untuk buktikan kepada rakyat bahawa mereka ni mampu tangani kesan yang sedang melanda kita supaya semuanya dapat berakhir dengan cara yang baik, bukan lagi menambahkan kekusutan yang sedia ada dalam kalangan rakyat Malaysia ini? Okey. Saya peramal undang-undang antarabangsa dari segi pembangunan. Pertama, menteri jangan keluar kenyataan bodoh. Tolong jangan keluar kenyataan yang tidak betul. Maknanya, kita tengok keadaan rakyat kita sekarang. Sensitiviti kena jaga. Jangan tunjuk perkara-perkara dalam Facebook yang menunjukkan kegembiraan yang mana orang lain semua tengah kelaparan. Satu. Kedua,
tolong bersifat empati. Bukan simpati dah, empati. Rakyat ni dah teruk. Dan teruk itu bagaimana? Kan? Itu sebab macam saya tengok. Ada orang komplain lah, oh kerajaan bagi prihatin lah, apa tak cukup. Memang kita tak mampu nak bagi semua orang 10 juta seorang. Tak mungkin dalam pembangunan. Tapi ada benda, cuba tengok negara jiran yang lain, masih tak ada apa-apa. Jadi pada saya tak nak compare lah Indonesia ke Thailand ke, tak nak. Ya, lagi satu menteri kena selalu menunjukkan kepada rakyat, okey, apa fasa-fasa ke arah untuk kita hidup bersama COVID. Sebab sekarang COVID bukan pandemik, dia dah jadi endemik. Jadi kita dah hidup dengan dia. Hari ni 9,000 lebih kes. Orang dah takut. Ya, tapi takut nak makan. Takut kena juga cari makan. Jadi takut itu hilang dengan sebab anak kat rumah tak makan. Ya, suami dah hilang kerja, isteri dah hilang kerja. Kemudian gelombang baru ni mencetuskan kekurangan hanya 4.5% di ekonomi kita. Sedangkan Bank Dunia menganggarkan 6.7%. Dia ada dua besar, dari segi pembangunan sangat besar. Kemudian kita tengok, politik ni jangan cakap lah, kita pun tahu. Cuma pada saya sekarang ni ada krisis masyarakat. Ini yang menteri kena faham. Kita ada dua golongan masyarakat kita yang sedang menghadapi krisis yang sangat besar, tapi kita tak masukkan di dalam mana program nasional negara. Pertama, kita sudah ada the angry society. Maknanya mereka ini adalah orang yang kita panggil golongan prekariat. Prekariatnya adalah mereka yang kerja tak tetap, tak ada masa depan, kerja sambilan, kerja gaji hari. Jadi dia tak ada masa depan, dia tak ada identiti pekerjaan dia. Jadi semua menteri timbalan yang ada 77 orang tu sila bekerja. Sila bekerja maksud saya, okey, kementerian masing-masing tengok apa keperluan dan bentangkan, okey, kita buat macam ni, kita buat macam ni. Saya nak ambil contoh satu negara yang saya ikut dari setiap kementerian dia adalah Indonesia. Indonesia pandemik nombor 1 dekat Asia Tenggara, tapi tidak merincatkan pembangunan negara. Tetap mereka nak beli persenjataan untuk mengawal Natuna mereka. Tetap mereka buat duit yang banyak untuk hantar pelajar-pelajar mereka keluar negara. Tak nak pergi Malaysia dah. Sekarang sebut nak pergi Amerika Syarikat, Netherlands dan sebagainya. Mengapa kita tak lihat dalam waktu begini, menteri tetap melakukan yang terbaik. Saya percaya, saya tidak nak hina sesiapa, apatah lagi nak mengkritik orang lain. Tapi pada saya, kadang-kadang kita hilang dalam terang. Menteri ni buat apa Menteri ni buat apa Nampak satu dua yang bekerja. Tak boleh. Semua menteri kena sit down dengan timbalan mereka sebab mereka dibayar gaji. Okey, ini kita buat macam ni. Lepas tu kementerian ni, okey, ini yang kita buat untuk pekebun kecil. Ini kita buat untuk penerbit getah. Ini kita buat untuk nelayan. Sebab golongan ini yang setengah marah. Saya suka nak kata golongan yang hidup dalam keadaan orang kata existential precarity ini, mereka lah yang petus kepada Arab Spring. Malaysia, kita ni tak pergi lagi ke jalan raya. Kalau Indonesia dengan Thailand dah pergi dah. Kenapa? Sebab kita ada ISA dulu. Jadi ISA tu dah membekam, tak nak lah kena masuk dalam lokap polis dan sebagainya. But menteri, if you fail to do this, memang akan dapat sumpah seranah rakyat. Dah memang dapat dah. Kedua, mesti tunjuk. Ini pelan pembangunan untuk semua rakyat, terutama B40 dan juga M40. M40 dah teruk dah sekarang. T20 pun dah goyang-goyang dah. Jadi pada saya, tunjuk plan ke mana arah negara. Sebab sekarang kita macam out of hands dah. Jadi kena kembalikan. Itu sebab saya kata, jangan buat krisis politik lagi. Kita kembalikan, duduk, okey, kita buat sama-sama. Macam saudara dah cakap tadi, kita ada banyak parti komponen dalam PN tu. Tunjukkan kita boleh bekerja. Jangan hiraukan langau-langau yang datang tu. Kita buat, okey, sekarang untuk rakyat. Kalau betul lah untuk rakyat kan. Okey, buat. Pada saya itu saja. Kena fokus. Okey, kita terima pemanggil ketika ini. Kita ada Encik Abdullah Osman. Assalamualaikum, Encik Abdullah. Waalaikumsalam. Ya, teruskan dengan soalannya. Ada 2-3 perkara lah pada ahli panel. Perikatan Nasional Bersatu dan PAS kuat kalau disatukan. Sebaliknya, Pakatan Harapan, PKR, DAP, Amanah dan Warisan Sabah juga ada kekuatannya tersendiri. Jika pilihan raya umum lah dikatakan PN dengan PS bertembung 1 lawan 1, kemungkinan kemenangan majoriti di bawah 10 kursi dan ini tidak akan stabil. Masalah lompat-lompat akan berlaku dan bila ia berlaku nanti dikuatiri orang yang sama juga akan jadi menteri. Ini masalahnya yang berlaku sekarang ni. Soalan yang kedua ialah di kalangan UMNO itu sendiri akan berpecah 3, iaitu orang Zahid, orang Tokmat dan juga orang Ismail Sabri. Lagi satu ialah tentang undi tak percaya ni. Kalau undi tak percaya ni, bolehkah dilakukan? Itu saja. Terima kasih. Okey, baik. Okey, kita akan dengar jawapan daripada panel kita seketika nanti. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Okey, kembali bersama-sama kami untuk Ruang Bicara. Kita bincangkan topik malam ini, suhu politik stabil, dan tadi kita baru saja terima pemanggil ada 3 persoalan yang dibangkitkan. Jadi kita nak mintalah Encik Izzuan untuk menjawab persoalan. Yang pertamanya berkaitan dengan lompat-lompat mati, akhirnya jadi menteri orang sama. Yang keduanya berkaitan dengan UMNO akan pecah kepada 3 dan akhir sekali berkaitan dengan undi tak percaya. Okey, saya rasa lompat-lompat parti ni setakat ini mungkin kita masih belum ada satu undang-undang yang boleh mengikat, yang boleh mengikat ahli-ahli parlimen kita untuk kekal dengan satu-satu parti itu sampai akhir penggal sebagai contoh. Tapi pada pandangan saya sendiri merupakan sesuatu politik kepada seorang menteri dan kami kekal. Alhamdulillah sehingga hari ini sejarahnya kita bertukar 2 kerajaan dan kami berada di kementerian yang sama. Satu-satunya menteri yang berada di kementerian yang sama setelah ada 2 Perdana Menteri. Tapi isunya sekarang pada pandangan saya sebagai orang yang memang berpengalaman dalam krisis yang berlaku ini ialah parti politik ini sebenarnya adalah kenderaan. Adalah platform untuk kita menjalankan apa yang telah kita janjikan kepada rakyat waktu pilihan raya. Ini pada pandangan saya mungkin salah. Tapi pada pandangan saya, kenapa saya tidak melihat ataupun kami tidak melihat bahawa kesetiaan kepada parti itu melebihi daripada kesetiaan kepada niat kita untuk from day one, kenapa kita sertai politik. Kalau saya sertai politik from day one adalah untuk mengangkat martabat rakyat, untuk memudahkan kerja rakyat, untuk mendapatkan posisi, supaya posisi kita itu kita boleh guna untuk kembali kepada rakyat dan berkhidmat. Apabila vehikel politik kita itu bawa kita ke arah yang lain, apabila kita terpaksa turun, kita turun dan kita mungkin kena naik kenderaan lain. Itu yang pertama. Jadi sebenarnya kesetiaan kepada parti politik ini pada saya bukan kata tak penting, tetapi lebih penting adalah apakah yang kita rasa kita boleh buat. Kalau pimpinan kita, ini politik baru, ini norma baru politik. Bila kita dah mula berubah daripada pilihan raya ke-14 itu hari, dah nampak satu perubahan besar setelah 60 tahun dipimpin oleh satu kerajaan saja. Rakyat melihat bahawa, dan kami di peringkat pemain-pemain politik nasional ini, yang penting itu adalah apakah yang boleh membawa kita kepada tujuan kita. Bukan kepentingan diri, bukan kepentingan. Kalau dulu kita rasa parti yang kita duduk di dalamnya dan kita berlawan di dalamnya itu boleh membawa kita ke arah satu perkara, dan akhirnya apabila dia sudah keluar dalam dasar, takkan kita nak ikut sekali. Apabila fikrahnya sudah tidak sama dengan kita. Fikrah ini penting dalam perjuangan. Fikrahnya tidak sama, bila kita perhati lama 20 tahun saya duduk dalam tu, tiba-tiba saya rasa dah lain macam, tak sama. Jadi itu adalah hak saya sebagai warga negara, kebebasan saya untuk berpersatuan, kebebasan saya untuk menyertai mana-mana partai politik, dan kita ni dan kenapa dia menjadi menteri berulang kali? Kenapa jadi menteri? Itu mungkin kerana, kalau dalam kisah ini yang berhormat Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan, mungkin kerana performance-nya, mungkin kerana kerja buatnya, mungkin kerana akad uminya yang kuat, mungkin kerana deliverables yang telah dilakukan despite of the other challenges, especially daripada media sosial yang hari ini sangat teruk. Itu beyond our control. Tetapi macam mana yang dikatakan oleh doktor tadi, yang kita boleh kontrol ialah khidmat kita kepada masyarakat, turun padang kita, buat kerja kita, itu kita boleh buat, kita buat. Tak kisah Imam apa orang nak bercakap, dia bercakap, walaupun dia salah, dia akan bercakap. Ini manusia, dia suka bercakap. Tapi tanggungjawab sebagai pemimpin buat kerja, dan Alhamdulillah setakat hari ini saya rasa ikut track record, bukan ikut cakap-cakap. Dia ada 2 jenis pemimpin ni, Zainab. Bercakap tak buat kerja, bercakap dan buat sama banyak. Ini bezanya. Dan ini boleh kita buktikan. Kalau ada KPI tu, saya rasa saya gembira untuk bentangkan KPI menteri saya dan kerja-kerja buat kami. Di kementerian saya tak cakapkan kementerian lain sebab saya tak tahu. Tapi hari ini Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan, kita ambil pendekatan sehingga kepada membantu proses vaksinasi. Itu kita buat sampai hari ini. Itu bukan tak ada kena-mengena dengan KPKT. Tetapi apa bisnes kita hari ini, takkan nak buat rumah. Dalam masa pandemik ini, orang tak nak beli rumah. Orang yang ada rumah pun nak kena keluar rumah sebab tak mampu bayar. Jadi kita ambil peranan. We have to do something to assist the country. We are doing something now, which is assisting the government untuk achieve herd immunity. Itu yang pertama. Jadi soalan dia ada 2-3 lah. Jadi saya ingat satu yang pasal undi tak percaya itu, saya rasa doktor boleh buat dia lebih, dia undang-undang ni, orang undang-undang ni. Ya, Dr. Salamati. Ya betul. Kalau nak melakukan undi tak percaya itu, lakukanlah di parlimen. Lakukan di tempat yang boleh kita rasa ni. Jangan sebut we got numbers je. Sebut macam tu semua orang boleh cakap. Tak ada. We got numbers, prove it lah. Okey, memang ramai kata okey kita pergi ke parlimen kali ni, ke DUN, kita nak buat undi tak percaya, dan memang tersusun macam di negara barat yang penuh berdemokrasi kan. Tapi kalau sekadar nak orang kata cacah gempak ni susah, sebab nanti dia akan menyebabkan rakyat lagi marah. Kita macam saya kata, orang tak nak dengar pasal politik ni, cukuplah kan. Sampai orang jadikan joke PM tepi. Jadi kesian tau. Jadi kepada saya, dia kena ada reason terhadap kalau kita betul-betul nak buat, kita buat cara demokrasi yang terpimpin dan kita buat betul-betul. Maknanya jangan bagi yang di Pertuan Agong pening kepala dengan perangai kita. Sebab pada saya sekarang ni dekat Malaysia
ni itulah kegemarannya, mendakwa tapi tak ada fakta. Macam mana buktinya? Kita sekarang nak bukti, rakyat sekarang tak bodoh. Mana buktinya? Macam tu. Bukti ada, kita jalan. Tak ada bukti, cakap kosong. Full stop. Cakap kosong kita memang tak nak, memang tak layan kan? Tak larat. Okey. Kita ada pemanggil lagi nampaknya hangat malam ni. Kita ada Encik Nawawi dari KL. Assalamualaikum Encik Nawawi. Selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum, salam kepada ruang bicara. Saya nak bagi satu lontaran lah kepada panel lah. Okey. Sebenarnya apa yang berlaku hari ini bagi saya lah, politik itu berangkaupi daripada rakyat yang banyak ni. Pasal rakyat dah mula bosan. Kalau tak silap itu ada satu data mengatakan dah 430 hari, lebih daripada 1 tahun kita PKP. Tetapi bertambah teruk. Tak ada negara dalam dunia ni yang buat lockdown untuk 400 hari lebih tak selesai masalah. Tapi kita bertambah teruk. Macam mana? Jadi bagi saya itu reflection kepada apa yang berlaku hari ini, di mana seharusnya dan semestinya undi tak saya patut dilakukan di dalam parlimen untuk menolak Kad Gantian. Sekian, terima kasih. Ya. Dr. Selawati, saya rasa sesuai untuk menjawab soalan ni. Ya, benar. Itu suara rakyat. Dia benar. Saya setuju. Ya. Tapi macam saya kata tadi, kerajaan kena beranilah. Kalau betul lah orang yang nak buat tu pun kena tunjuk lah, ada bukti. Jangan buang masa parlimen. Sebab kita baru nak buka parlimen kan. Macam saya kata tadi, kerajaan sekarang kena ambil pendekatan yang macam mana kita nak buat plan rakyat hidup bersama dengan endemik ni. Macam kita dah nak, British dah mula ya, Great Britain dah mula ke arah itu, Singapura dah mula ke arah itu, dan saya lihat Indonesia pun dia dah mula. Pada dia you cannot stop it because mati kita. Jadi sekarang macam mana kita nak buat? First macam imunisasi itu kita dah buat kan. Tapi kita berhadapan lah dengan cabaran orang tak nak vaksin. Itu pada saya tak apa. Yang pentingnya sekarang majority get it ya. Kedua, kita tak boleh kurang manusia lama-lama. Tak boleh kurang manusia lama-lama. Saya dah burn out, ramai anak-anak burn out, semua tak boleh keluar dan sebagainya ya. Jadi pada saya sekarang ni undi tak percaya boleh dibuat, tapi adakah kerajaan berani untuk melaksanakannya? Itu ahli politik lah kena jawab. Saya tak, cuma saya lontarkan supaya kalau benar berani nak kecoh lagi, buatlah. Tapi pada saya sekarang ni kita memang rakyat banyak memang kata tak jalan. Macam saya kata tadi, kenapa? Kerana kebanyakan menteri tak ada function, tak nampak apa plan dia. Lepas tu ada pula kenyataan keluar, bagilah laptop pada menteri, bagi dia punya line internet. Itu menambah marah orang. Jadi pada saya, kenapa disebut benda-benda yang tak patut. Jadi saya seorang pesyarat again ya, tanpa prejudis, kerajaan kena tunjuk di manakah hala tuju masyarakat Malaysia yang dah kena kurang lama ni dalam era endemik bukan pandemik, endemik ini. Sebab kita kena hidup dengan dia, dan bagaimana kita nak pastikan kita dapat sejahtera hidup tapi masih ada dia sekeliling kita. Bagaimana Cik Izzuan melihat dengan pelantikan timbalan Perdana Menteri dan juga Datuk Seri Syamudin Tun Hussein sebagai Menteri Kanan Luar dan diberikan portfolio sebagai Menteri Kanan Kluster Keselamatan? Pelantikan kedua-dua ini mampu untuk tingkatkan dari segi keupayaan kerajaan Perikatan Nasional PN khususnya dalam menghadapi pandemik COVID-19, bukan pandemik lagi, dia jadi endemik, kata doktor. Ya. Okey, sebenarnya kedua-dua lantikan ini adalah dari kalangan mereka yang sangat berpengalaman luas dalam politik. Sama ada luasnya politik dalam parti mereka mahupun luasnya pengalaman mereka dalam kerajaan, kerana kedua-dua mereka pernah menjadi menteri, dan sebelum pelantikan ini mereka sudah pun menjadi menteri kedua-duanya. Jadi pengalaman luas ini saya kira dapat membantu mengukuhkan kerajaan Perikatan Nasional ya. At this moment of time, itulah menteri yang kita ada dalam kerajaan sekarang ini, tapi pengalamannya itu bawa daripada zaman Barisan Nasional sampai kepada zaman Perikatan Nasional ini. Jadi saya percaya, kerana mungkin yang agak mengganggu kestabilan kerajaan hari ini mungkin dari kalangan kawan-kawan kita yang ada di dalam UMNO, itu alignment ni mungkin agak lain. Jadi apabila kita dah meletakkan gerabak kita di atas satu rail, satu landasan, dan cuba dilencongkan landasan itu, saya kira dua orang ini boleh menjadi guard yang betul, kerana mereka tahu yang nak melencongkan gerabak kita daripada landasan ini adalah dari kalangan kawan-kawan mereka, dan mereka tahu bagaimana cara untuk mengendalikan. Tapi saya rasa untuk setakat hari ini, insya-Allah, dan kita haraplah supaya itu menjadi satu pilihan yang tepat, satu keputusan yang tepat dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan semoga apa yang kita lakukan ini dapat kita capai dengan baik. Impian kita iaitu akhirnya kita bebas daripada endemik ini. Ya, insya-Allah. Kita ada pemanggil yang berikutnya, Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Assalamualaikum Encik Ridwan. Assalamualaikum.
Ya, salam. Ya, teruskan Cik Ridwan. Ya, Assalamualaikum Pak Moderator dan ahli panel. Soalan saya yang pertama, ini mengenai sudut undang-undang. Okey. Adakah apabila UMNO ada telah menarik sokongan kepada PM, bermakna simple majoriti untuk PM memerintah telah bertukar Itu diminta pandangan daripada ahli panel. Yang kedua, dari sudut pelaburan, sudut ekonomi sudut politik, apabila berlaku perebutan kuasa dalam politik, bermakna pelabur-pelabur takut datang ke Malaysia. Bagaimana ahli panel dapat ulas dalam hal ini? Terima kasih. Wassalam. Okey, baik. Sama-sama. Bagaimana, Doktor? Saya rasa tadi kita dah sebut dah tarik, kita tak boleh macam saya kata, bila kita cakap tarik sokongan di luar daripada parlimen itu hak parti lah, dan tapi telah diterangkan oleh saudara kita tadi, itu daripada presiden, bukan daripada keseluruhan yang ada di dalam. Memang tak siapa boleh letak jawatan lagi kan, semua masih duduk dengan selesanya. Jadi pada saya itu hanyalah bersifat tidak mengganggu. Sebenarnya terus terang saya katakan, tarik sokongan ke tak tarik ke, dia tidak mengganggu perjalanan kerajaan yang ada sendiri, sebab ia tidak dilakukan melalui landasan perundangan berlandaskan perlembagaan persekutuan. Dia tidak ada. Okey, baik. Dan kalau kita melihat kepada situasi sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Jemaah Menteri sedia ada ternyata masih lagi kekal untuk terus menjalankan kuasa eksekutif persekutuan. Bagaimana Cik Izwan melihat kesan terhadap Parti Bersatu sehingga kini? Okey, sebenarnya kesan ini dia sangat besar kepada Parti Bersatu. Okey, ini saya ingat secara tak langsung dia menunjukkan gambaran bahawa secara tidak langsung Parti Bersatu ini dia sedia untuk berkorban. Dia sedia untuk meletakkan kepentingan peribadi ke sisi lain, dan pada masa yang sama kita dapat lihat bahawa kepimpinan Bersatu yang ada pada ketika ini meletakkan kepentingan negara. Saya mungkin dilihat sebagai bias sebab saya memang orang Bersatu, saya daripada Bersatu. Tetapi kalau kita dapat lihat dengan mata yang terbuka, kedudukan orang nombor 2 pernah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ialah Datuk Seri Azmin Ali. Dan setakat kita bercakap hari ini, dan pada waktu dilantiknya Timbalan Perdana Menteri baru, Datuk Seri Azmin Ali sedang dalam misi keluar negara, misi pelaburan, menjalankan khidmat negara. Dan dia semalam juga dia tweet, dia mengucapkan tahniah kepada kedua-dua lantikan ini. Jadi saya rasa itu bukan itu saja, malahan Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Faizal Azumu pun tidak ada jawatan di dalam kabinet. Boleh sahaja kalau nak buat sedikit rombongan kecil, letakkan orang-orang Bersatu. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri orang Bersatu. Logiknya dulu, daripada zaman dulu, dari dalam Barisan Nasional, Presiden dan Timbalan Presiden UMNO adalah Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Jadi pada saya ini adalah satu pengorbanan yang besar. Dah bagi ni tak tentu boleh dapat balik, dan mungkin tak boleh dapat balik. This is a big keputusan yang besar yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi itu menunjukkan jiwa besar dan norma politik baru yang menunjukkan bahawa berbezanya Bersatu ini dengan parti-parti politik lain. Kita meletakkan kepentingan, dan saya harap ini bukan retorik, Doktor. Mungkin orang dengar mungkin kata retorik. No. Ini adalah hakikat yang sedang dilakukan dan cuba ditunjukkan, dan semalam pun dah ditunjukkan. Ini berlaku, kita cuba meletakkan, bawa norma politik baru. Politik bukan kerana posisi, politik ialah untuk meletakkan benda yang betul di tempat yang betul, dan Bersatu cuba lakukan dan tunjukkan semalam bahawa kita boleh terima UMNO dan Barisan Nasional dengan meletakkan orang UMNO sebagai Timbalan Perdana Menteri. It's a big sacrifice untuk Bersatu. Dan insya-Allah saya rasa kalau ini berterusan, gabungan parti-parti Melayu ini khususnya dapat lihat, kalau ini caranya, keyakinan orang Melayu kepada gabungan 3 parti besar Melayu di Malaysia ini, insya-Allah kalau boleh berterusan, kita mungkin tidak ada masalah untuk kekalkan lagi Perikatan Nasional dengan Bersatu sebagai lead dan disokong oleh parti-parti Melayu lain seperti UMNO dan juga PAS. Baik, kita nak sentuh sikit berkaitan dengan ekonomi seperti nyatakan oleh Encik Ridwan tadi. Kita tahu kestabilan politik itu sendiri memberi kesan yang cukup besar kepada pelabur kerana perkembangan agenda ekonomi negara mungkin akan tertangguh. Nak tak nak memang ada kaitan di antara perkembangan politik dan juga ekonomi negara dalam situasi sekarang, Doktor. Dan melihat juga ke hadapan, apa yang boleh kita jangkakan, gambaran keseluruhan perkembangan politik dan ekonomi, serta yang paling penting, kesihatan dan kebajikan rakyat. Ya, macam saya kata tadi, World Bank menjangkakan bahawa wujud untuk 6 ke 6.7% perkembangan. Namun baru-baru ini mereka mengatakan tak boleh, dunia tidak akan dapat mampu berkembang seperti itu kerana lockdown yang banyak. Jadi kita hanya mampu berkembang sebanyak 4.5%. Untuk Malaysia 4.5% sangat sedikit. Dan harus difahami ekonomi Malaysia banyak dijana oleh SME. Ya, dan menghasilkan pekerja-pekerja tempatan. Ya, jadi perkilangan dia banyak guna foreign workers. Tetapi yang orang kita, dia guna orang kita. Jadi bila ditutup, dia memang akan mari masalah, dan kita tahu SME ini banyak bergantung kepada bank, banyak bergantung kepada pinjaman dan sebagainya untuk terus hidup. Jadi apabila ditutup,
memang kita lihat hari inilah keadaannya. Ini yang saya kata golongan-golongan yang tadi tu, yang marah tu, golongan-golongan yang prekariat ni. Sebab dia tak boleh keluar kerja. Dia dapat gaji hari, gaji separuh, dia tak boleh. Dan owner dia tak boleh lagi nak membayar dia kerana dia tak dapat dah nak membayar sewa kedai dan sebagainya. Jadi, plan tindakan ekonomi di mana? Pelan kesihatan di mana? Itulah kadang-kadang kita baca kan, diorang tak ada WhatsApp group ke? Kan, cuba fikir dan duduk kan. Saya terpaksalah juga akan buat benda ni yang terasa lah. Dan pada saya, okay, sit down. Kesihatan is always important. Tanpa kesihatan kita tak akan dapat ekonomi yang bagus. Ya. Tetapi kestabilan politik di Malaysia ini banyak bergantung ekonomi kepada keadaan politik. Bila keluar kenyataan daripada media antarabangsa tentang Malaysia ni akan jadi failed state lah, akan hilang lah, macam-macam lah, sebab orang luar makan suka melihat Malaysia merudum. Itu memang perangai dia. Tapi bagaimana reaksi kita untuk menjawab? Sebab saya rasa kalau kita nak marah pada dia pun tak guna, sebab kuasa itu ada pada dia. Tapi kerajaan kena cepat bertindak, memberitahu plan bahawa plan tindakan ekonomi begini, plan untuk kesihatan begini, macam mana kita nak merja dia supaya rakyat kita dapat keluar bekerja. Mungkin sedikit demi sedikit lah, tak bolehlah sekali harum keluar kan, sebab dengan nombor yang banyak. Dan kalau kita dah mencapai imuniti berkelompok, maka kita dah boleh pergi. Mungkin kita perlu kekal mas, tapi maknanya kita dah boleh bekerja dengan keadaan yang lebih baik. Supaya kita, saya rasa golongan prekariat ini kena dilihat sangat-sangat rapat. Sebab mereka ni yang tak ada cukup makan, yang DM orang, tolonglah saya tak ada susu anak, saya tak ada beras. Kesian. Dan food bank pula kita letak pula dekat situ, yang mampu pun pergi curi kan. Itulah juga masalahnya kat Malaysia ni. Kan tak fikir orang, sekali satu keluarga datang ambil beras 5-6 pack. Apa ni, ambillah satu. Jadi attitude again orang Malaysia ni. Masalah juga, dibantu pun salah, tak dibantu pun salah. Kan. Jadi akhirnya pada saya kerajaan yang akan dihamburkan kemana kepada kerajaan. Kerajaan gagal, hashtag kerajaan bangsa, macam-macam. Saya minggu lepas ditanya oleh peserta luar negara waktu saya memberi keynote speaker, menjadi keynote speaker. Dia kata, dia daripada Netherlands ya. Dia kata, boleh tak you explain what is the hashtag kerajaan gagal and hashtag kerajaan bangsa? Terpaku sekejap macam we are not talking about it at that time, tapi dia kata begitu trending kan Malaysia ni. Is it you are going to be a failed state? Dia tanya saya dan saya macam, tidaklah kita jadi failed state. Kalau nak kata Malaysia ni failed state, Myanmar lagi teruk. Tapi kenapa Myanmar tidak dikatakan failed state? Kita tak bunuh orang pun, tapi orang kita mati perlahan-lahan lah dalam keadaan begini. Jadi pada saya, we are not yet failed state. We are fighting all together. Jadi kerajaan pada saya kena buat plan kesihatan dan ekonomi yang seimbang untuk orang keluar balik. Mungkin tak 100%, tetapi sudah mula untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan kerisauan ekonomi rakyat. Sakit hati bila baca Bloomberg Opinion tu, saya faham. Saya faham. Tak apa, kejap lagi kita dapatkan pandangan daripada Encik Izzuan. Tapi sebelum tu kita ada pemanggil. Kita bersama-sama Encik Azmi dari Selangor. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam. Ya, Encik Azmi, teruskan. Terima kasihlah dapat jawab telefon ni. Okey, Tuan. Saya cuma nak ada 2-3 perkara lah. Pertama sekali saya nak maklumkan tentang COVID yang sekarang kita, pandemik COVID ni. Sekarang yang kerajaan, bagi saya kerajaan ini dah bagus dah. Cuma sekarang ni yang tak bagus ni sebab orang tak di kerajaan dia cakap lah tak bagus. Contoh, yang kerajaan sekarang ni saya nak minta satu saja. Warta akan pandemik COVID ni mesti wajib semua cucuk. Tak ada lagi kompromi. Tak ada lagi nak tunggu-tunggu. Cari duit banyak. Hutang kat Jepun pun tak apa. Amerika tak apa. Ambil vaksin. Penuhkan semua rakyat Malaysia yang berdaftar sebagai warga negara. COVID selesai. Itu satu kes. Nombor 2, untuk kerajaan sekarang ni sebenarnya yang jadi masalah kerajaan gagal ni bukan kerajaan tu gagal. Diperpakatikan orang-orang di bawah yang bukan menyokong. Itu masalah dia cakap kerajaan gagal. Cuma dia sokong sama muhasabah diri, tumbuhkan masyarakat sekarang yang di bawah M40, B40 semua dah teruk dah. Jadi support kerajaan buat sesuatu yang ni berkesan. Kalau kerajaan yang ada sekarang pergi undi pun saya percaya dia akan jadi macam sekarang yang ada. Kalau kerajaan yang akan baru naik ni tak kira lah. Kalau ada jadarannya kerajaan akan naik pun sama bagi saya. Sebab apa? Sekarang ni Datuk Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita ni sekarang ni, dia mengalami satu situasi baru. Mana ada kerajaan yang sebelum ni terima pandemik COVID macam ni. Jadi, dia mesti mengalami pengalaman demi pengalaman. Sikit hari, sikit lama akan baik lah. Ya, Itu okey. dia
Orang ni banyak sembang buruk, kacau. Tarik undi. Jadi pening kepala orang. Saya tengok tu semua. Saya cakap betul. Saya bukan nak cakap UMNO ni satu masalah. UMNO pemimpin dia tu yang dah kotor tu. Apa lagi simpan? Saya nak bagi tahu lah pada orang. Okey, baik Jazmi. Kita faham. Nanti kita akan dapatkan komen balas pada panel kita. Tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Ruang Bicara. Suhu politik stabil tapi kat sini tak berapa nak stabil sebab masih lagi dalam bahang rasa kehangatan tu walaupun masa tak berapa nak banyak tapi kita nak juga jawab apa yang disoal oleh Encik Azmi dari Selangor tadi katanya kerajaan sekarang memang cukup bagus dah. Di situ juga berkaitan dengan kes COVID sekarang ini berkaitan dengan pemberian vaksin supaya wartakan ataupun wajibkan saja suntikan vaksin kepada seluruh warga negara Malaysia ini sendiri. Komen sedikit. Okey, terima kasih Saudara Azmi tadi yang beri pandangan beliau. Pada saya nombor satu kita setakat hari ini kerajaan tidak mewajibkan penerimaan vaksin. Ini lebih kepada dengan sifat sukarelawan, sukarela untuk mendapatkan vaksin tersebut. Kali ini adalah pandangan daripada Pertubuhan Perubatan Sedunia yang menyatakan bahawa antara cara untuk kita keluar cepat daripada pandemik ini ataupun endemik ini ialah untuk kita mempertahankan sistem antibodi badan kita dengan mendapatkan suntikan vaksin. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bekalan ini tidak ada isu di Malaysia. Kalau kita ikutkan hari ini kenyataan daripada Menteri Mosti mengatakan bahawa kita mempunyai bekalan sehingga 130% melebihi keperluan. Cuma itu di dalam kawalan kita ialah itu untuk mendapatkan pembelian yang bukan dalam kawalan kita daripada pengeluar itu dia nak bagi negara mana dulu, itu bukan kawalan kita lah. Jadi saya rasa ini antara satu perkara yang agak membanggakan kerana pendaftaran untuk mendapatkan vaksin ini pada hari ini kalau ingat sebelum saya masuk tadi saya cek dah lebih kurang 17 juta. Dan sekurang-kurangnya 7 juta sudah mendapatkan dos pertama dan secara totalnya lebih kurang 10 juta orang rakyat Malaysia telah mendapatkan vaksin. Jadi ini saya rasa perkara kekurangan vaksin inilah perkara yang lepas. Moving forward kita cukup vaksin dan mungkin kita sekarang ni terstruggle untuk menubuhkan lebih banyak lagi pusat pemberian vaksin dan sebagainya. Dan betul juga cabaran yang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri tak pernah berlaku. Ambil kerajaan selepas 22 bulan kerajaan ditubuhkan tak pernah berlaku. Ambil kerajaan dalam krisis ekonomi tak pernah berlaku. Ambil kerajaan dalam krisis kesihatan dan juga krisis politik tak pernah berlaku. Jadi cabaran besar ini saya ingat akan masa akan datang akan mengukuhkan dan lebih menguatkan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri. Ya, memang satu saat yang sangat getir sebenarnya bila diambil tampuk kepimpinan itu sendiri dalam masa sama nak seimbangkan soal kesihatan, soal ekonomi negara juga dan sebagainya. Berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh Encik Azmi tadi disentuh berkaitan dengan rakyat tengok, bukan rakyat tak tengok, rakyat perhati, disentuh tentang UMNO juga. Jadi persepsi terhadap UMNO ketika ini agak negatif. Cik Hizwan, adakah cerita-cerita ini semua akan memberikan kesan kepada Bersatu? Adakah dengan manipulasi sebegini akan memberikan kelebihan kepada Bersatu secara tak langsung? Okey, politik ini dia berkaitan dengan kuasa. Politik ini membolehkan siapa yang mendapat kepercayaan dan berjaya mengubah persepsi. Politik satu is a game of numbers. Nombor dua ialah a game of perception. Macam dia cakap tadi, berubah kerajaan apa pun, dia kata dia yakin bahawa benda yang sama akan berlaku. Sebab setiap kerajaan yang ada itu, dia akan cuba sedaya upaya dia untuk melakukan perkara yang terbaik. Tak ada siapa pun nak, bila letak dia di satu-satu kedudukan itu, dia gagal. Dia tak nak. Jadi everybody will do the same thing. Yang membezakan pemimpin-pemimpin ini ialah hala tuju mereka. Kumpulan mana yang mereka pimpin, apakah naratif besar yang mereka nak bawa, apakah idea-idea besar pencabaran-pencabaran ini. Itu sahaja yang membezakan. Political party yang saya sebut tadi ini hanyalah vehicle. Jadi orang manusia kita ni semua sama dan semua orang nak melakukan yang terbaik. Jadi kalau kesan dia kepada Bersatu ini, saya rasa yang paling penting mengikut pengalaman saya doktor, politik yang kita kena bawa sekarang ini ialah politik khidmat. Politik of service. Bukan politik kepentingan peribadi. Bukan politik nak lepaskan diri daripada kes mahkamah contohnya. Bukan politik nak mengauk kekayaan. Kaya tak kaya, cukai pendapatan 1.7 bilion. Tu saya tak tahulah, kena Google lah cek siapa tu. Ini adalah politik mengauk kekayaan, mengauk keuntungan. That was the politic of the past yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin politik zaman dinosaur. Saya rasa, saya yakin Bersatu punya ramai pemimpin baru, pelapis-pelapis baru. Begitu juga UMNO ramai pemimpin dan pelapis-pelapis baru. Kalau kita dapat kumpulkan, himpunkan mereka yang boleh memimpin politik masa depan Malaysia ini, kita tinggalkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai pemikiran lama. Bukan kata pemimpin lama, ada pemimpin
pemimpin lama yang dia mengikut arus. Ada pemimpin lama, pemikirannya masih di takut 80-an, 70-an. Cara mereka handle rakyat senang, bagi duit selesai masalah. It doesn't happen now. So happen sekarang ini, kalau kita cuba beri duit kepada rakyat pun kita tak dapat sebab rakyat kita ramai. Dan kita dah buat banyak plan-plan pembangunan, plan penjana dan sebagainya, 7 plan, 350 bilion. Bajet kita 100 bilion. Tak lepas juga, masih lagi ada rakyat yang komen. Ini dapat itu dalam pada fakta menyatakan bahawa 20 juta rakyat Malaysia dapat manfaat. Pun hari ini ada orang angkat bendera putih. It's beyond our control. Tapi insya-Allah kerajaan hari ini cuba lakukan yang terbaik. Despite all the challenges, we trying to do our best. Tak ada kerajaan yang mahu dilabel gagal. Betul. Gitu. Tapi masalahnya itulah bila negara luar, okey, berubah opinion. Melihat kita terus saja menjatuhkan hukum dan juga ia rasa dapat sengsi, mereka juga nak mendapatkan sensasi pembacaan masyarakat seluruh dunia. Kadang-kadang bila kita baca saja dia punya tajuk, title tu sangat macam wow, betul ke? Saya rasa siapa yang baca pasti akan rasa macam terguris juga di hati. Doktor sendiri bila mula-mula baca, apa reaksi pertama? Sebagai orang yang telah memperkenalkan Undang-Undang Pembangunan Antarabangsa di Malaysia untuk kali pertama pada tahun 2012, saya terluka. Terluka kerana saya rasa scholar kita, ahli akademik kita dari semua segi dan juga ahli politik kita telah bersungguh-sungguh membangunkan Malaysia. Dan kita tak boleh kata tak ada orang yang tak mau menyumbang. Malah saya katakan semua rakyat Malaysia menyumbang. Miskin, kaya, sederhana, semua menyumbang pada pembangunan negara. Kenapa dikatakan failed state? Apa istilah failed state? Failed state ni yang macam Afghanistan, yang macam Somalia, itu yang negara gagal dari segi undang-undang antarabangsa. Malaysia tak gagal. Sekarang ni yang ada ialah rakyat yang bersatu padu. Saya suka pada rakyat Malaysia sekarang. Daripada mereka terbuka kepada untuk membantu sama mereka, dan dari segi dasar asyik nak menyalahkan semua orang, mereka bantu. Dan pada saya itu yang ada, itu yang sebenarnya. Jadi itu yang pada saya, bila kita membaca negara luar, kita kena ingat satu perkara, negara luar akan cuba mengambil kesempatan di atas ketaksatuan kita di Malaysia. Itu bahaya satu yang saya ingatkan pada rakyat Malaysia. Kedua, orang akan secara menjadi masalah ketika suami isteri bergaduh untuk bercerai. Inilah dia, menulis yang tidak betul. Tapi kalau kita baca yang pagi tadi, isinya bukan yang itu. Isinya adalah cerita terlapuk daripada zaman Tun Razak, pada Hussein On, semua ada. Apa ni? Apa yang gagalnya? Kemudian saya kata ini adalah satu persepsi yang sangat salah. Kemudian kita tengok ada satu lagi, dia tunjuk, dia kata, oh ni nampak menjunamnya bursa saham Malaysia. Adakah negara lain di Asia ini tidak menjunam? Jadi pada saya, satu report yang sangat bias, yang mempunyai nilai-nilai politik antarabangsa yang tersendiri, dan politicking yang pada saya akan terus berterusan untuk menekan Malaysia. Sakit hati. Sangat sakit hati. Sesakit hati mana tu? Sesakit mana? Kita boleh dengar daripada apa yang dinyatakan oleh doktor. Memang rasa sangat marah. Doktor sendiri telah pun memberikan komen melalui media sosial doktor. Kalau Cik Izwan sendiri, apa yang dilakukan bila membaca pandangan semikian? Pertama kali bila saya baca pandangan ini, saya dihantar. Bos saya sendiri hantar ni. The Honourable Minister hantar kepada saya, Izwan, can you please check the facts? Kerja saya ialah untuk periksa fakta. Dan bila saya periksa, mula-mula baca tajuk ni, okey, ini macam tajuk biasa lah doktor kan, memanglah. Tapi bila saya cek satu persatu, fakta yang disebutkan itu salah. Macam doktor cakap tadi, dia sebut zaman Tun Mahathir, dia sebut zaman skandal 1MDB, dia sebut zaman keadaan ekonomi dan perpecahan UMNO hari ini. So dia combine semua factors daripada zaman Tok Adam sampai hari ini, dan dia buat keputusan dan dia buat kesimpulan bahawa Malaysia adalah sebuah negara gagal atau menuju ke arah negara gagal. Negara gagal mana kalau faktanya Malaysia pada tahun lepas dalam keadaan pandemik seluruh dunia, kita menghimpun 164 bilion pelaburan masuk. Hari ini setakat saya bercakap hampir 100 bilion pelaburan masuk. Kalau negara gagal, orang tak masuk buat pelaburan. Okey, jadi itu antara perkara-perkara yang tu. Kalau kita sebut pasal vaksin, apa yang gagalnya? Kita antara pemberi vaksin terbaik di dunia sekarang. 300,000 lebih dos satu hari. Sudah 10 juta dos diberikan. Itu belum cerita package-package yang saya sebut tadi lah, semua tahu. It's an open secret. Dan tapi yang paling malang dan paling menyedihkan, ada rakyat Malaysia yang retweet dengan bangganya, yang repost dengan bangganya, lihat dunia mengatakan Malaysia gagal. Itu bukan dunia, itu seorang penulis yang kerja dia adalah untuk menulis. Mungkin dia dapat hal untuk menulis begitu. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu ada semangat nasionalisme. Kalau salah, kita katakan salah. Kalau betul, kalau betul, kita betulkan. Begitu. Jadi kepada mereka yang menulis ni satu hal, tapi yang menyambut dan memanjang-manjangkan ni, itu hal lain yang lebih besar. Kita kena tangani juga yang itu. Okey, baik. Dan kalau kita melihat kepada sejarah gabungan parti politik di negara ini yang pernah berada di tahap kerajaan persekutuan, PN sendiri mungkin satu-satunya perikatan yang konflik dalamannya sama dramatik dengan seteru dari luar. Di sini saya nak tahu, Cik Izwan, siapa atau apa musuh sebenar PN? Okey, Ziana dan doktor, kedua-dua side of the divide hari ini dalam parlimen, pembangkang atau kerajaan, mereka pernah merasa menjadi kerajaan. Kerajaan sekarang sudah tentu kerajaan. Kerajaan dulu 22 bulan pernah jadi kerajaan. Jadi pada hari ini, saya rasa pendekatan Perikatan Nasional ini tidaklah untuk
identify ataupun pick who is going to be our enemy. Siapa musuh kita? Tidak. Pada hari ini, dalam keadaan pandemik hari ini, saya rasa kerajaan kita pada hari ini berusaha bersungguh-sungguh untuk melihat siapa yang boleh jadi kawan kita, siapa yang boleh bersama-sama kita bantu keluar daripada hal ini. Jadi, tapi ini sudah tentulah hanya angan-angan dan susah nak berlaku. Apa sahaja yang dibuat oleh kerajaan, pembangkang lawan dah nama dia pembangkang gitu. Tapi kalau bolehlah jiwa besar pembangkang ni saya nak suruh untuk kali ini saja tolonglah. Untuk saat ini saja tolonglah kita bersama-sama kita cari jalan keluar. Doktor kata tadi dah selesai COVID-19 ni, kau nak bergaduh kau bergaduhlah. Kita nak bertanding lagi dalam pilihan raya, kita bertanding. Biar rakyat yang pilih, ya. Biar rakyat yang pilih itu. Tapi kita tengah cari orang yang sahabat yang bila kita kongsi rasa itu sama. Ya, bila kita kritik itu kritiknya membina, dan bila marah itu marahnya membantu, ya. Dan yang geram dia bekerja. Itulah cara kita. Jadi yang jadi musuh, kalau clearly saya nak boleh sebut sini, ialah individu yang dia guna nama rakyat ni, doktor. Dia kata hari ni kita kena bersatu untuk menentang pandemik. Maksudnya bila dia kata kita bersatu menentang pandemik, dahulukan rakyat, tiba-tiba dia buat keputusan untuk tarik sokongan kepada kerajaan yang sedia ada. Itu menjurus kepada perkara yang sangat berbeza. It's a definite opposite of apa yang dia katakan. Tapi kita tengok bila satu kerajaan itu berkata bahawa kita hari ini tumpu pada kes ini dan kita buat kerja lain. Kita buat kerja yang menjurus kepada selesaikan masalah ini dulu. Walaupun ada kacau ganggu, itu satu perkara yang tak bertanggungjawablah kacau ganggu tu, tapi fokusnya kena betul dan kena sama, iaitu selesaikan dulu masalah rakyat ini. Barulah kita cerita pasal pilihan raya, politik dan sebagainya. Gitu. Dia nak buat, tadi ada sebut nak buat apa, undi tak percaya. Apa natijahnya? Kerajaan tumbang, bukankah kita kena buat pilihan raya? Adakah kita tidak belajar daripada pilihan negeri Sabah? Itu yang menyebabkan lonjakan begitu tinggi. So kalau kita bersedia, kalau pembangkang bersedia untuk ada undi tidak percaya, katakanlah kita minta simpanglah kalau mereka berjaya yang menggulingkan Perdana Menteri, dan jalan akhirnya adalah untuk mengadakan pilihan raya. Mereka perlu bertanggungjawab jika berlaku endemik, double endemik, saya tak tahu mungkin ada term lain, kerana kita terpaksa melakukan pilihan raya di saat negara kita berada dalam keadaan pandemik. Okey, banyak perkara. Dan mereka mesti ambil tanggungjawab ini kalau itu berlaku. Memang. Okey, banyak perkara yang boleh kita bincangkan bila tersebut tentang politik tanah air ini. Mungkin satu ketika nanti, satu masa yang sesuai, kita bawakan lagi kali yang berdua. Okey, untuk kita bincangkan lebih lagi kerana masa dah tak cukup untuk waktu ini. Okey, kita harus berhenti untuk ruang bicara malam ini. Terima kasih kepada Izzuan, terima kasih kepada Dr. Salawati kerana bersama-sama kami. Sekian dulu untuk malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa, lain ketika. Assalamualaikum. Bye-bye.